say kat sini kita nak buat line untuk pick up batu sepadan yang kita jumpa lah. Ada dua batu sepadan kat sini. So yang sini pun kita nak pick up kat sini. Sebab sana ada halangan dan sebagainya lah kan. So kita boleh pick up kat sini. So kat sini saya warnakan sebagai warna merah. Okay. So bila nak pick up kat sini secara dummy juga, sebab kita boleh cari sebab ini dah betul dia punya orientation dia, dah betul. Sebab kita dah betulkan tadi menggunakan teknik move and rotate tadi last week. So bila kita duduk kat area sini, memangnya exactly position dia sama. Kalau kita nak cari batu sepadan, kita akan jumpa. Just buka back bearing and then kita buka nilai angle ni. So nak buka angle ni, just properties balik 320 degree 2 minit 9 second. Yang ni kita kena buka dekat dalam total station kita, and then distance dia kita kena langkah sebanyak 25 langkah lebih lah untuk menuju ke arah batu sepadan tersebut. Kita akan jumpa, insyaAllah kita boleh jumpa lah batu sepadan kat sini. Kat sini So kalau nak cari batu sepadan di sini pula, kita just buka angle 295 darjah 46 minit 41 second, and then kita langkah dalam 8 langkah lebih lah untuk dapatkan cari batu sepadan kat sini. Kalau betul memang akan jumpa tepat lah. Okay. Sama juga macam sini, sama juga konsep dia. So macam mana nak tulis dekat dalam fieldbook form. So teknik dia, ini session 1, session 2, session 3, session 4. The last one kita tulis tadi. Untuk session ni kita decide lah which one yang kita nak tanda dulu. So 3 ke 2, 3 ke 4 sini, 3 ke 5 next. So ini 3, ini ke 5 forward. So back bearing dia 3 ke 2, buka dia 3 ke 5 forward. Lepas tu buat another space 3 ke 2 back bearing, 3 ke 6, sebab ini dah declare sebagai 5. Sini 3 ke 2, buka balik space yang baru, and then 3 ke seri 5, 6, ni ke 7. So dalam fieldbook form dia akan jadi macam ni. Ini space baru. So let's say kita nak pick up ataupun tie sepadan yang lain, batu sepadan yang kita jumpa dekat field. Kita nak tie, kita nak ikat. So still dekat session 3, back bearing session 2, forward bearing dia, sebab ini session 4 so session 5. Dan kita salin. So ini samalah. Sama ada nak salin ataupun kita just tulis situ see above. Kita boleh pakai yang ni. Okay, ni space. Let's say ni space 1 ataupun 3 tadi lah. Sebab ini differential field test punya space tadi. Sebab differential field test saya cakap tadi dia pakai 3 space. So ini the last space lah. So space ini space number 3, 4, 5, 6. So C space 6. Maksud dia akan ambil 3 kedua nilai atas ni. So tak perlu salin lah. Okay. 3 ke 5. 3 ke 5 kena ambil nilai yang ni. 3 ke 2, 3 ke 4, 3 ke 5. So 3 ke 5, property sebalik. Salin sini. Copy. Dan letak di bawahnya. So ini
Okay. So cara tulis di sini 320 degree 02 minit 09 second. Okay. Ataupun nak tulis space pun boleh, kita ada gap kan sini 320, kita gapkan sikit, 02 gap, 09 gap, macam ni lah. Boleh buat sama ada kalau tulisan kita terlampau besar, kita boleh buat style macam ni, tak ada symbol of degree minute second. Ataupun kalau tulisan kita cantik dan juga kemas dan kecil, kita boleh adakan simbol ni. Okay. So tak ada masalah, tapi kena samalah. Kalau semua pakai simbol, kena pakai simbol lah. Tapi kalau rasa tulisan tu besar sangat dan kurang kemas sikit, make sure buat macam ni. Alright. So ni nilai yang tadi kita dah check tadi, dia type, and then kena buat penyilang kanan. Okay. So kat sini lebih 180. Okay. Let's say beza kat sini cuma 10 second. Okay. Dan kita session 5, tapi bukan piket dah, sebab ini adalah batu konkrit lama, batu sepadan. Ada macam-macam type of boundary mark. So salah satu saya guna kat sini BKL, sebenarnya banyak lagi. Kalau kita refer to PUK 2002 adalah nilai tu. So kalau 2002 kita tengok sini dari nilai dia ni. So yang saya pakai tadi adalah BKL. BKL ni adalah batu konkrit lama. Okay. So dalam buku kerja luar dijadikan sebagai BKL. So banyak lagi. Nanti saya akan terangkan dekat next chapter dalam lecturing session lah. So saya akan explain. Okay. So ini untuk tie 3/5. Okay. Sebenarnya untuk once you tie mana-mana batu sepadan, kita kena buat semakan. So semakan tu kita panggil sebagai double independent check ataupun DIC, double independent check. Yang itu saya akan ajar untuk next lah, dalam kita punya scheme of work. Saya akan ajar tu next week lagi on DIC, cara nak buat checking bila kita tie dekat mana-mana batu sepadan yang kita nampak di ground, di onsite lah. Okay. Okay. Yang ni yang kita akan practice. Next, contoh ada 3/6 batu sepadan juga. So salin balik ni, see above space 6 juga. Okay. Untuk 3/6 batu sepadan BKL, ke-6, ke-7. Sebab ada 3 batu sepadan kita nak tie kan. And then bila dah habis semua, baru kita move kepada session 4. So bila move ke session 4, kita akan 4/3, 4 ke, bukan 5 4/3 dah betul. Tapi dia 4 ke, kita tengok balik. Okay, so ini kita sebagai 5, 6, 7. So bila kita move session 4/3, dia akan jadi 4/8. So let's say, so batu sepadan sini memang tak ada dah. Sini pun dah hilang. Okay, so inilah session session 8 kita. Okay, so session 8. So 4/3, 4/8 lah. Yang ni kita tinggalkan dulu. Ni ada proses dia nanti. Dinamakan sebagai refixation ataupun replanting new boundary mark. So boundary mark ni dah hilang 2 ni. So next, move session 8, backbearing session 4, and then dia terus close dekat sini. So ini kita punya session first tadi. So habis kat sini 8/4, 8/9, 8/1, sorry, 8/1. Okay, dan close lah traverse U. Okay, so dalam fieldbook macam ni lah.
Untuk diagram, untuk diagram kena lukis dia punya line tadi berdasarkan yang you dah lukis dekat AutoCAD ni. So boleh copy benda ni semua masuk dalam Fieldbook form lah. So tak, dalam digitalnya memanglah kita boleh copy paste, tapi kena salin balik, tapi tak perlu sampai gunakan protector, just sketch tanpa skala. So dia punya reference dah ada dalam AutoCAD, boundary pun dah ada dalam AutoCAD. You nak transfer dalam bentuk you tulis pakai pen. Okay, sedikit cara nak lukis diagram. Ini ada diceritakan, explain dalam PUK 2002. Just buka je dalam 2002, seperti yang folder saya bagi dalam island. Dalam island, buka je 2002 yang ni, bukan yang baru regulation yang amalan kerja pejabat ni, amalan kerja ukur ni 2002. Just buka dalam PDF reader, search, tulis kat situ gambar rajah. Okay, so next. Okay, cari dekat sini, dekat bahagian page number 10, page 10. So dia ada kecil ni gambar rajah. Ni gambar rajah yang untuk diagram, traverse diagram kita. So apa saya nak highlight kat sini, garisan sempadan hendaklah dilukis dengan menggunakan garis malam, garis rabas menggunakan garis putus, dan garis offset dengan menggunakan garis bertitik.